Salam sejahtera dan selamat petang pada semua yang sedang menonton siaran langsung daripada TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Macam biasa sebenarnya setiap hari, berapa tu Sharon? Hari Rabu 2.30 petang kami akan kongsikan kepada anda program-program yang ada di sekitar anda, khususnya di Sabah. Dan sudah semestinya sahih dan juga bukan berita palsu untuk betul. anda ya. Info-info yang akan kami kongsikan sebentar lagi pada setiap hari Rabu. Okey, kita tengok dulu kita punya teman-teman ataupun penonton-penonton yang sedang menonton petang ini. Kita boleh nampak Mr. Ray, Pony Rubin daripada mana ni? Sharon Kung, Kulupis Manis, Muhammad Makdi pun ada juga. Siapa lagi yang ada join kita punya TikTok pada petang ini? Vincent. Susah juga sebutkan nama dia. Vincent. Unik-unik nama orang. Macam Chinese. Selamat petang dari Japan. Wah, Aberan, terima kasih sebab masuk dalam live Japan Sabah. Thank you. Pauji Awang, terima kasih. Encik Azwari, ada Hafiz, thank you. Okey, daripada mana ni? Mungkin boleh komen-komen tadi ada daripada betul. Perak. Ada daripada mana lagi? Mungkin tadi macam ada dari Kudat pun ada masuk tadi. Ada Kudat dari masuk tadi. Jadi sementara menunggu yang lain masuk ke siaran langsung TikTok @Japan pada hari ini, kita tolong dulu tap screen kamu orang. Betul. Tolong share ni live kan. Gitu. Astaga, ni hari saya berpakaian gelap pula kan. Jadi background pun gelap. Jadi terus macam yang saya nampak besar. Ya, saya hilang terus dari radar. Tahu? Minta maaf lah, tapi tidak apalah, next time tidak sudah ini begini. Jun Dagar, terima kasih. Solo Travel. Okay, ada kita punya rakan Azman Jumat pun ada join juga live pada petang ini. Siapa lagi? Okeylah, kita boleh start lah kan Sharon? Boleh. Okey, saya rasa saya mau kongsikan dahulu. Yang penting kita berdua cun. Waise, terima kasih. Jadi sebenarnya saya mau kongsikan kepada anda Sara untuk semua. Sebenarnya sudah dikreditkan masuk pada 9 Februari kan Sharon? Betul. Pada 9 Februari, iaitu seramai 22 juta rakyat Malaysia berusia 18 tahun kan yang kata sudah menerima manfaat ini ya di bawah inisiatif Sara untuk semua, yang seperti saya katakan tadi pada 9 hari Februari. bulan Isnin kan? Ya, Isnin. Nanti salah bah. Biasalah kita ni kan bila kita terlampau. Boleh pakai sudah, boleh pakai sudah sebenarnya. Terus kamu pergi ceklah, semua dapat, tidak kira berapa gaji ke apa. Tidak perlu memohon, tidak perlu memohon. Masuk pergi IC kamu orang. Ya. Dan di sini sebenarnya daripada Sara 100 tersabut lagi saya itu apa? Itu perkataan. Yang penting tidak RMB itu. Betul. Kan. Okey, Sara 100 itu kita bolehlah untuk membeli barangan-barangan keperluan asas di bawah inisiatif Sara ni. Lepas tu kita boleh juga pergi di pasar yang terpilih dan dipahamkan juga ada macam penambahan barang-barang macam makanan apa ni? Barang-barang sejuk. Begitu kita boleh sudah beli menggunakan Sara 100 ini ya. Jadi saya boleh kongsikan sedikit kategori baru yang diluluskan seperti produk tenusu, macam contohnya yogurt, kategori sejuk beku macam kami sebutkan tadi, ada frozen roti canai, nugget. Semua ada, semua nugget ada, semua kita boleh guna pakai. Kalau dulu tidak dapat, so untuk tahun sekarang ini dapat. Kerajaan teruskan lagi dan memberikan lagi produk, maksud saya pembelian barangan yang baru untuk kita guna pakai di rumah kita. Terima kasih kepada kerajaan. Terima kasih kerajaan. Terima kasih. Sangat berharga dan bermakna untuk kita rakyat Malaysia. Si Azman Jumat bilang, wah boleh beli barang keperluan dapur lain ni. Ya, mestilah beli. Boleh sudah klaim tu kamu orang punya Sara. Tidak perlu mohon pun. Ya, betul. Okey Sharon, apa lagi seterusnya Sharon? Saya tambah sikit lah. Okey, tambah sikit. Memudahkan kita juga, kamu orang boleh muat turun aplikasi MyKasih. Betul. Aplikasi MyKasih. Untuk kalau orang macam tidak pas, boleh ke ni barang? Tidak apa, kamu scan saja dia punya barcode tu. Jadi kalau okey, boleh dia bagi tahu juga. Kalau yang tidak layak dia bagi tahu juga. Jadi kita tidaklah macam sampai counter baru macam yang tidak dalam sistem. Karena scan tiba-tiba alamat tidak dalam sistem. Jadi itu akan memudahkan. Jadi memudahkan upload lah pula download lah aplikasi apa tadi tu Sharon?
Mai kasih. Si Azman tanya sabun masuk juga kah? Masuk juga. Masuk Sabun juga. mandi, sabun kain, sabun piring pun masuk. Ya. Jadi untuk kamu orang yang sedang tengok ni macam mana? Kamu orang sudah klaim kah atau sudah beli barang-barang keperluan kah? Mungkin boleh Jangan kongsikan lupa di komen. nanti kamu bilang nanti expired, Ya, burn. Nah, sahabat Sayang. petang. Okey. Banyak sudah barang sara kali ini. Betul tu Zul Arius. Betul. Okey. Okey, Sharon mungkin boleh kongsikan lagi? Okey. Seterusnya kita ada pembelian barangan kita semula sempena. KK Clean Up Day 15.0. Wah. Okey, jadi ayo kita sertai KK Clean Up Day sempena sambutan ulang tahun ke-26 Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi kita bawa barang kita semula anda dan tukarkan kepada wang tunai sambil bersama-sama menyokong inisiatif Air Bersih dan agenda kita semula. Jadi pada 14 Februari Sabtu ini jam 7 pagi hingga 11 pagi tempat adalah di Segama Waterfront Jalan Tun Fat Steven. Antara barangan yang diterima surat khabar, majalah, kertas campur, kertas hitam putih, kotak, telur, kotak, tin aluminium, tin besi dan besi dengan harga menarik mengikut kilogram. Sebelum ni dorang ada buat di Lestari betul kan? Ya, betul. Tapi ni kali Lestari. dorang sempena ni ulang tahun ke-26 Bandaraya Kota Kinabalu, dorang akan buat di Segama Waterfront Jalan Tun Fat Steven. Jadi peringatan pastikan diasingkan mengikut kategori barangan kitar semula agar senang untuk pengiraan kilogram. Jadi marilah kita kasih jaga kebersihan bandar, kurangkan sisa sampah dan amalkan gaya hidup lestari. Ya, betul tu air Itu bersih tu. Sebenarnya air bersih ni juga untuk pengetahuan kamu orang dia ada dalam Smart Parking, aplikasi Smart Parking sana. So dia ada sediakan servis air bersih ni. Jadi sebenarnya kamu orang boleh klik di sana untuk membuat pelupusan yang macam kita kongsikan pada lalu-lalu macam ini lain lagi ni kan ini lain tapi ini lain lagi saya kongsikan. Sebenarnya boleh juga tengok di dalam aplikasi Smart Parking. Kalau kamu orang macam yang ada sisa-sisa kebun Ya, macam betul. tu kan ataupun sofa, peti sejuk, boleh lah. Chinese New Year sudah ni Ya. mau sambut mau puasa lagi Betul, sudah. betul. Jadi mau Ngam kasih lain ni. kemas rumah kan kita boleh pergi aplikasi Smart Parking yang anda air bersih untuk macam booking lah batu Ya, kan. booking untuk orang ambil itu sisa-sisa yang kamu orang Betul. tidak mau itulah. Tapi kecuali kamu orang jangan mau pergi minta ambil bangkai begitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang sisa bangunan semua tu tidak boleh. Okay? Tapi untuk info lebih lanjut, kamu orang boleh pergi di page Muka Buku Biru di BKK sana lah. Orang ada juga kongsikan mengenai kemudahan-kemudahan yang ada dalam orang bilang servis air bersih ini. Betul. Okey, sekarang saya mau kongsikan saya dah baca komentar. Thank you infonya. Terima kasih sama-sama. Okey, saya mau kongsikan juga info mengenai Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina tahun ini yang akan diadakan sempena sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Sabah pada 17 Februari di SICC Dewan Kinabatangan 1 dan 3 dari jam 10 pagi hingga 2.30 petang. Jadi apa yang paling best adalah kemasukan adalah percuma dan makanan adalah percuma. Jadi raikan Tahun Kuda ini dengan persembahan yang cukup menarik yang mengujakan. Lepas tu akan ada pelbagai kejutan yang menarik di sepanjang program itu berlangsung. Jadi kamu orang boleh bawa kamu orang punya sesi keluarga, kawan-kawan, boyfriend, girlfriend, untuk memeriahkan kebudayaan, tradisi dan kebersamaan yang sudah semestinya memang kita punya orang bilang amalan di Sabah ini yang harmoni. Okey. Jadi ada juga kita ni ada Carnival Tahun Baharu Cina 2026. Memeriahkan suasana malam Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan Karnival Tahun Baru Cina 2026 anjuran gabungan Persatuan Cina Sabah FCAS dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK yang akan berlangsung pada ketetapan berikut. Sudah berlangsung sebenarnya sejak 9 Februari sampailah hari ini, hari yang terakhir
dari 5 petang hingga 10 malam. Jadi masih sempat lagi kamu orang Hari kalau mau last. pergi ini hari Hari last. last. Nah, Nah. di lintasan Desoka Kota Kinabalu. Jadi berbagai pengisian hiburan menarik dan persembahan kebudayaan menanti pengunjung dalam suasana sambutan Tahun Baru Cina yang penuh warna-warni, kemeriahan dan semangat perpaduan. Antaranya ialah mestilah tarian yes. singa. Yang Persembahan diminati. ya betul, daripada pelajar-pelajar tadika dan sekolah rendah, persembahan nyanyian dan tari. Jadi karnival yang berlangsung 3 hari ini hari terakhir akan menyaksikan pembukaan gerai-gerai jualan makanan dan barangan persiapan menyambut Tahun Baru Cina di Jalan Gaya. Iya, tarik nafas dulu Sharon. Panjang. Semput sebentar kawan Semput. saya ini. Oke, saya juga mau kongsikan mengenai Karnival Jom Masuk You 2026 kembali lagi. Jadi ini sangat penting untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, Betul. STPM. Oke, di sini kepada adik-adik yang berpeluang ini, nah kamu orang boleh ke Karnival Jom Masuk You University 206 ini di seluruh negara yaitu atau di Malaysia lah. Nah, bermula 29 Januari sehingga 26 April sebenarnya. Jadi kamu orang boleh dapatkan info berkaitan dengan Universiti Awam, Kolej Komuniti, Politeknik, MARA dan IPTS di setiap lokasi. Tapi kalau kamu orang mau tahu lebih lanjut, kamu orang boleh pergi di bahagian KPT jugalah. Di sana kamu orang boleh Kementerian Pendidikan lah Malaysia. Kamu orang boleh tengok juga di sana ataupun di page Jabatan di page Muka Buku Biru Jabatan Penerangan Negeri Sabah Johor, kami ada kongsikan juga apa-apa info-info berkaitan dengan Karnival Jom Masuk You ini. Iya. Okay? Yang lepaskan peluang yang masih berminat untuk sambung belajar tu, terutama yang lepasan SPM dan STPM, inilah masa dia untuk kamu orang memohon atau mendapatkan info mengenai di manakah hala tuju ataupun matlamat kamu mau sambung seterusnya pembelajaran kamu. Jangan delay orang bilang. Tapi tidak yang terlambatkan juga. Iya betul. Okey, seterusnya kita ada segmen Kano Misorita. Dengarkan informasi semasa program serta inisiatif kerajaan secara santai sambil diiringi lagu-lagu yang mengimbau kenangan pendengar. Betul. Nah, kali ini kita akan bersama dengan siapakah DJ kita? Wah. DJ Tantiana. Jadi jumpa kamu orang di live Jumaat nanti, bersiaran secara langsung pada setiap Isnin dan Jumaat jam 3 petang. Hanya di TikTok Japan Sabah. Nah, ini kali kita punya DJ Tanti ini, saya mau dengar dia nyanyi lagu Cina. Betul. Sebab Tahun Baru Cina ya, kan. Betul. Saya rasa dia akan gendangkan lagu Tahun Baru Cina tu. Betul. Jadi ramai-ramai kita tengok live TikTok nanti Jumaat ni jam 3 petang kita request dia lagu. Betul. Dan kita juga mau kongsikan mengenai siaran Bual Bicara eksklusif episod yang kedua, iaitu Influencer Japan Sabah, di mana membangun ummah madani bersempena majlis tilawah dan hafazan Al-Quran Negeri Sabah. Bersama tetamu khas iaitu Ustaz Awang Juri, Timbalan Hal Ehwal Islam dan juga turut hadir bersama Johan Kari iaitu Ustaz Nasraf Idin, yang sebenarnya sudah disiarkan pada hari Isnin minggu ini jam 10 pagi. Tapi kamu orang boleh tengok balik video tersebut kalau kamu orang mau tahu apa yang di Bual Bicara eksklusif ini yang ada dalam video penuh tersebut di page Muka Buku Biru Jabatan Penerangan Negeri Sabah juga. Kita tak boleh sebut sini, jadi saya terpaksa sebut page Muka Buku Biru. Ingat kamu saja, kalau kan? Muka Buku Biru itu dia bermula dengan huruf F. Jadi di sanalah kamu orang pergi. Namun sebenarnya kita ada kongsi juga tips-tips sebenarnya yang dikongsikan oleh Ustaz Awang Juri dan juga Ustaz Nasraf di TikTok, Jabatan Penerangan lah juga. Video pendek lah sebenarnya, antaranya eksklusif yang orang bual bicara di dalam temu bual tersebut. Okey. Iya, itu dia. Kita baca komen. Allah baru masuk mau end live sudah. Belum lagi. Belum lagi. Ada sedikit lagi informasi yang kami mau kongsi. Okey. Syarul Lamri dia bilang bahasa dusun Badula alamat. Kabar baik. Kabar baik. Ya, kabar baik. Tidak pula kita punya lagu background ni kali kan. Betul. Mana tung-tung-cang itu technical. Aduh. Dia terlupa itu kali itu tapi tidak apa, kita teruskan saja. Iya. Dan Sharon, apa lagi info yang kita mau kongsikan kepada kita punya penonton petang ini? Okey, seterusnya kita ada Lampo Palozah 2026 dia bilang.
bakal menyerikan malam Valentine anda dengan sambutan cahaya muzik dan seni pada sudah semestinya 14 Februari dari jam 5 petang hingga 11 malam di bangunan Lembaga Pelancongan Sabah di Jalan Gaya. Jadi saksikan pemasangan seni daripada botol plastik kitar semula setinggi 15 kaki. Wow. Dia guna apa? Botol kitar semula. Wow. Recycle. Recycle 15 Ya. kaki. Kita mau tengok nih. Kita mesti mau tengok. Lepas tu diterangi dengan lampu berwarna dan dihiasi dengan fabrik batik. Wah, sangat unik kok. Ya, betul. Jadi botol-botol ini kemudiannya akan disumbangkan sebagai sebahagian daripada projek CSR STB. Kagumi juga bagaimana bangunan bersejarah Lembaga Pelancongan Sabah dihidupkan dengan paparan pemetaan anjuran video berskala besar di bahagian hadapannya, macam ada projektor besar ini, kan begitu. Tapi yang uniknya di sini yang Sharon kongsikan tadi iaitu dorang menggunakan botol ke tadi. Ya, Dorang botol recycle plastik untuk buat apa tuh? Ini teknikal kita datang sudah. Apa tadi tuh Sharon dia punya botol? 15 kaki diterangi dengan lampu berwarna dan dihiasi dengan fabrik batik. Wow, memang unik sekali. Jadi kamu orang memang patut datang nih pada 14 Februari minggu ini hari Sabtu kan Sharon? Betul, dari 5 petang hingga 11 malam. Ya. Jadi terbuka, dia ni ada konsert juga terbuka dan percuma untuk semua orang. Menampilkan artis berbakat dari Sabah sepanjang malam. Dan sudah semestinya ada makanan, gerai dan minuman di sepanjang jalan. Malas deh kita punya teknikal di lagu dia ni. Sudahlah lambat. Okey. Dan juga kami mau kongsikan juga sempena apa yang Sharon kongsikan tadi, sebenarnya ada pemakluman penutupan sementara jalan dan Betul. tempat letak Penting kereta bagi acara Lampu Paloza anjuran Lembaga Pelancongan Sabah. Jadi dorang akan mula tutup ya jalan sementara itu pada 11 hingga 12 Februari iaitu di Jalan Gaya dan Jalan Sagunting dari jam 6 petang sehingga 6 pagi dan 11 hingga 15 pula di tempat letak kereta di Jalan Gaya 6 petang sehingga 11.59 malam dan 13 hingga 16 Februari pula 2 petang sehingga 2 pagi di Jalan Gaya dan 13 hingga 15 Februari 2 petang sehingga 6 pagi di Jalan Sagunting. Jadi sebagai kemudahan kepada orang awam kan, masa pengoperasian tempat letak kereta itu di Menara Jubilee pada 14 Februari akan dilanjutkan sehingga 15 Februari. Jadi okeylah kan? Okey. Sebenarnya disediakan lah disediakan tempat parking tu. Tapi kamu orang kena alert lah mengenai apa yang kami kongsikan tadi berkaitan dengan penutupan sementara jalan-jalan. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, kita boleh nampak nih. Saya rasa boleh bahagian juga, ya. di BKK page muka buku biru Betul. ada kongsikan antara penutupan jalan yang dilaksanakan di area KK tu. Betul. Jangan pula tiba-tiba nanti ala jamnya. Ya, stuck lagi jam. Jadi rancang betul, perjalanan rancang anda mungkin ya. boleh ikut public transport. Itu pun salah satu inisiatif lah untuk kamu orang boleh pergi ke sana dengan mudah. Betul. Okey. Dan yang akhir sekali kita ada membentung berita palsu. Kebelakangan ni banyak betul berita-berita palsu. Jadi kita cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih lah. Jadi Betul. semak dan laporkan keraguan di sebenarnya .my. Jadi 3 langkah mudah membendung berita palsu adalah tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi dan bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jadi mesti mau cegah nih berita palsu Betul. ni. Mesti mau cek betul-betul orang bilang. Bukan sikit-sikit mau share terus di Jangan senang media. percaya. Kita Betul. make sure yang ini memang sahih dan benar baru kita sebarkan. Kongsikan. Dan juga saya juga mau kongsikan yang terakhir Sharon, Okey. iaitu jom sertai pertandingan video kreatif anda Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara membuka peluang kepada warga negara Malaysia yang berumur 12 sehingga untuk 12 ke atas 12 tahun ke atas untuk menyertai pertandingan video kreatif SPAN 2026. Jadi sebenarnya pertandingan ini sudah bermula dari 17 Januari tapi tarikh tutupnya adalah pada 8 Mac. Jadi masih sempat lagi. Jadi pertandingan ini sebenarnya dibagikan kepada 2 kategori iaitu video konvensional
model, iaitu yang berbentuk rakaman sebenar atau animasi grafik dan video AI yang video yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan teknologi AI. Jadi video ini dihasilkan mestilah bertepatan dengan tema SPAN, iaitu penggunaan air secara berhemat. Jadi anda bebaslah untuk mengolah kandungan dan pendekatan penyampaian mengikut kreativiti masing-masing. Yang penting ikut tema yang sudah ditetapkan. Okey, jadi tapi untuk maklumat lanjut, kamu orang boleh pergi ke muka buku biru Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Okey. Saya rasa itu saja yang akan kami kongsikan pada hari ini kan Sharon? Betul. Ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan kita punya segmen Kano Misorita lagi yang saya sudah kongsikan tadi pada hari Jumaat jam 3 petang. Dan untuk TikTok pula, jumpa kamu orang pada minggu depan pada setiap hari Rabu 2.30 petang. Ya, so jumpa kamu orang minggu depan. Bye.